بإحسان إلى يوم أما بعد. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita mulakan dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bertemu sekali lagi pada hari ini, insya-Allah, untuk kita meneruskan tadabbur dengan soalan. Saya nampak di skrin sekarang ni, skrin saya lah. Ada sekitar 17 orang, itu termasuk saya juga. Sudah pasti yang saya nampak di sini adalah Puan Safinas, insya-Allah, tabarakallah, dan saya juga nampak Tuan Raja, Tuan Raja dalam kereta tu. Allahu Akbar. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dalam kereta. Dalam kereta. Allahu Akbar. Fi amanillah, insya-Allah. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Dan saya di Sungai Petani seperti mana biasa. Apa khabar di tempat anda masing-masing? Bagaimana keadaan di tempat masing-masing? Kalau saya di Sungai Petani ni hujan daripada petang, dan memang kat sini biasanya daripada petang akan hujan lah. Dan itu juga kena doa banyak-banyak supaya line clear. InsyaAllah. Baik, boleh tak kita tuliskan sedikit di ruangan chat di manakah apa ni semua berada sekarang, dan apakah keadaan di sana, di tempat masing-masing. Puan Salbiah juga, alhamdulillah, okey. Puan Zakiah, waalaikumsalam. User, ada siapa user di sini? Waalaikumsalam, alhamdulillah sihat. Subang Jaya clear, alhamdulillah. JB jelas, insya-Allah. Puan Salbiah dari Seremban, Allahumma salli ala Muhammad. So kita daripada merata-rata tempat, jadi harapnya dengan keberadaan kita di mana-mana itu insya-Allah membawa barakah kepada semua. Mari kita teruskan pada malam ini halaman yang ke-16. Halaman yang ke-16, yang mana hari ini kita pergi satu muka surat tu, tak apa kan, untuk hari ni lah. Nanti kita pergi format biasa balik, iaitu separuh muka surat. Tapi hari ini saya sengaja bawa untuk terus halaman yang ke-16 ini, daripada ayat 102 sampailah ayat 105, insya-Allah. Baik, Nabi Syah kita daripada Sentul, hujan lebat semalam. Apa khabar KL, hujan dan banjir? Puan Azia daripada Seremban, alhamdulillah okey. Okey, baik. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى
حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم Sadaqallahul azim. Mereka membelakangkan kitab Allah dan mengikut ajaran-ajaran sihir yang dibacakan oleh puak-puak syaitan dalam masa pemerintahan Nabi Sulaiman. Padahal Nabi Sulaiman tidak mengamalkan sihir yang menyebabkan kekufuran itu, akan tetapi puak-puak syaitan itulah yang kafir dengan amalan sihirnya. Kerana mereka lah yang mengajarkan manusia ilmu sihir dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat, iaitu Harut dan juga Marut di negeri Babil, iaitu Babylon, sedang mereka berdua tidak mengajar seorang pun melainkan setelah mereka menasihatinya dengan berkata, sesungguhnya kami ini hanyalah cubaan untuk menguji imanmu. Oleh itu, janganlah engkau menjadi kafir dengan mempelajarinya. Dalam pada itu, ada juga orang yang mempelajari dari mereka berdua ilmu sihir yang boleh menceraikan antara suami dengan istrinya, padahal mereka tidak akan dapat sama sekali memberi mudarat atau membahayakan dengan sihir itu seorang pun melainkan dengan izin Allah. Dan sebenarnya mereka mempelajari perkara yang hanya membahayakan mereka dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan demi sesungguhnya mereka, iaitu kaum Yahudi, telah pun mengetahui bahawa sesiapa yang memilih sihir tidaklah lagi mendapat bahagian yang baik di akhirat. Demi sesungguhnya amat buruknya apa yang mereka pilih untuk diri mereka kalaulah mereka mengetahui. Dan kalau sebenarnya mereka itu tetap beriman dan bertakwa, nescaya mereka akan mendapat pahala. Sesungguhnya pahala di sisi Allah itu adalah lebih baik kalau mereka mengetahui. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengatakan ra'ina ketika kamu berkata-kata dengan Nabi Muhammad. Sebaliknya katakanlah unzurna, dan dengarlah kamu segala perintah dengan sebulat hati menerimanya, dan ingatlah bahawa orang-orang kafir itu akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan juga dari orang-orang musyrik tidak suka kiranya diturunkan kepada kamu sedikit dari kebaikan atau wahyu dari Tuhan kamu, padahal Allah berhak menentukan rahmatnya kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah jugalah yang mempunyai limpah kurnia yang amat besar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada halaman ke-16 itu menyambung perbincangan kita dalam siri yang lepas, Allahumma salli ala Muhammad, betapa ketika mana wahyu diturunkan kepada baginda Nabi SAW, apakah yang dilakukan oleh mereka yang ada iri hati dalam hatinya itu. Iri hati dalam hati, macam mana ya? Dengki. Yang ada perasaan dengki itu, lalu apa yang mereka lakukan?
dan mereka melemparkannya ke belakang. Mereka dengan bahasa yang mudah dalam perbincangan kita yang lepas itu, yang pertamanya mereka memang tak terima walaupun mereka tahu itu sudah dinyatakan dalam kitab mereka, kan. Bahkan lebih jauh daripada itu, berlaku juga hal yang seterusnya itu, yang ini yang kita bincangkan sedikit terkait dengan mempelajari sihir. Sihir, kalau apa dalam tadabbur kita hari ini, insya-Allah pada halaman ke-16, perkataannya di sini adalah sihir. Sihir. Allahumma shalli ala Muhammad. Di sini perkataannya as-sihru. Sihir. Apakah itu sihir? Itu dalam perbincangan yang panjang, tapi secara ringkasnya, kalau kita lihat dalam Al-Quran, satu sahara itu dengan makna sihir. Ada satu lagi istilah yang selalu kita sebut bila kita bangun sebelum subuh. Apa istilahnya? Siapa ingat? Siapa ingat? Kalau kita bangun biasanya bulan Ramadan, kalau sekarang ni bulan Rejab, biasa kita bangun pagi-pagi. Bangun apa tu? Sahur. Sahur. Masya Allah, tabarakallah. Right, sahur. Apa pula kaitan sahur dengan sihir ni? Ada kaitan ke? Ya Karim. Tiba-tiba pula. Dan Allahumma salli ala Muhammad. Kerana sahur dan kita melihat tentang sihir daripada kata dasar itu, sahara itu, antara lainnya bercakap tentang orang yang melakukan sihir itu kebiasaannya dilakukan pada waktu sebelum matahari timbul. Dan biasanya itu dilakukan pada waktu malam. Dan kalau kita tengok filem-filem kan, kan dia kalau nak buat apa, puja-puja je malam-malam kan. Dan itu memang apa, relate dengan perkataan sahara itu sendiri, kan, sihir. Dan memanglah waktu sahur itu adalah waktu untuk sebelum daripada subuh itu, kan. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan bagi orang yang beriman, wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada waktu inilah mereka memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga dengan makna nafas, paru-paru. Kerana pada bahagian yang lembut di dalam organ kita ini, kalau sekarang ni kan, kalau COVID, antara yang kita khawatir adalah kerana apa, virus ini dia amat berminat untuk menyerang pada bahagian paru-paru itu, kan. Dan saya ingat kalau tahun lepas bulan 8, Allahumma salli ala sayyidina arwah abang ipar saya meninggal disebabkan COVID juga. Itu sebab dia punya paru-paru tu dah teruk, kan. Dan bersyukur kita kerana ada paru-paru. Dan di situ kalau terkait dengan bahagian yang lembut ini, disebarkan daripada situ nafas, dan dia menyebar ke seluruh tempat dalam anggota kita. Allahumma salli ala Muhammad. Betapa itu nikmat yang cukup besar yang Allah berikan kepada kita. Sebab itu berikan perhatian pada paru-paru dalam tubuh kita. Dalam tubuh kita ada paru-paru. Kalau ia bermasalah, mencabar tu, kan. Yang sebut orang ada paru-paru berair dan sebagainya. Dan tolong berikan perhatian juga pada paru-paru di setiap hari itu, iaitulah pada waktu sahur. Dan sebab itu waktu itu, kalaupun kita tidak mampu untuk bangun untuk solat tahajud di awal lagi, paling tidak bangunlah pada waktu sahar. Wabil asharihum yastaghfirun, untuk memperbanyakkan istighfar. Moga-moga itu menyebar jauh dalam kehidupan kita sepanjang hari itu, dengan sekian banyak kebaikan yang
sentiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ada paru-paru diri kita nak diberikan perhatian, dan juga ada saya istilahkan sahaja ya, ada paru-paru pada setiap hari itu. Dan jangan rosakkan paru-paru kita dengan perbuatan ini. Namanya sihir. Saya bukanlah memaksudkan semua itu paru-paru, tapi itu nak memberikan gambaran betapa pentingnya organ itu dalam tubuh kita. Dan jangan sampai ia dirosakkan, dan jangan sampai pula ia diabaikan. Setiap hari itu ada waktu yang disebutkan dengan waktu sahur. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka ini adalah ayat yang pertama yang akan kita telusuri pada malam ini, iaitu ayat 102. Apa mesej dalam ayat ni? Apa mesej dalam ayat ni? Yang pertama sekali kita nak faham apa mesejnya dulu kan. Baik, sementara ada yang nak menulis, mungkin ada yang nak menyebut terlebih dahulu, apakah mesej yang difahami daripada ayat 102 ini? Kesan sihir kepada hubungan suami isteri. Masya Allah, tabarakallah. So itu yang pertama dalam ayat ini, menyebutkan tentang mereka yang mempelajari sihir itu, sampaikan mudaratnya itu, kalau kesannya itu menceraikan antara seorang suami dan juga isteri. Dalam tafsir Ibn Katsir itu disebutkan tentang dalam kalangan syaitan kan, iblis itu dia ada tempat yang tertinggi, mereka pada maqam rupa-rupanya kan. Ingat kita jadi maqam kan, mereka pada maqam juga. Dan ini disebutkan dalam tafsir terkait, ini tafsir pun itu berdasarkan hadis Bukhari kalau tak silap, nanti boleh cek balik dalam tafsir Ibn Katsir. Tapi poin dia adalah mereka ini mempunyai tahapan-tahapannya, dan ketika mana mereka menggoda kan. Memang syaitan, iblis itu kerjanya adalah syaitana, untuk menyelewengkan manusia daripada jalan yang benar ke jalan yang selainnya itu. Lalu kalau ada godaan-godaan yang mereka lakukan itu masih lagi peringkat biasa kan. Tapi kalau ada godaan yang mereka lakukan itu sehingga boleh memisahkan antara seorang suami dan juga seorang isteri, apatah lagi kalau suami isteri itu dalam keadaan yang rukun dan damai, maka sesama mereka itu diangkat kedudukannya ke tempat yang tinggi. Itu bukan sedang nak buat. Masya Allah, tabarakallah. Sebab itu hati-hati dengan pengaruh untuk merosakkan hubungan antara suami dan juga isteri, kerana itu institusi yang cukup besar yang perlu dipertahankan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik, ada mesej yang lain mungkin kita perhatikan dahulu. Ada mesej dalam ayat ini, sudah pastilah mesej yang panjang-panjang di sini. Ada lagi yang nak berkongsi? Kalau siapa yang masih ingat dalam pertemuan yang lepas, ada juga persoalan ya tentang, siapa yang masih ingat persoalan yang lepas? Dalam pertemuan yang lepas ada yang bertanya tentang kitab Asif. Ada yang dah jumpa kitab Asif ini? Dah jumpa? Ini ada pelbagai pendapat, tetapi disebutkan antara lainnya adalah Asif ini adalah yang menulis ataupun yang mengumpulkan pada zaman Nabi Sulaiman itu
ada yang menyebutkan tentang sihir-sihir yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman, tapi itu tidaklah benar. Nabi Sulaiman tidak mengamalkan sihir. Ada yang menyebutkan tentang apa yang dilakukan oleh syaitan. Kemudian itu semua diambil dan juga disimpan di bawah singgah sana Nabi Sulaiman. Sampailah selepas daripada Nabi Sulaiman tidak ada, maka syaitan membisikkan tentang ada peninggalan di bawah singgah sana Nabi Sulaiman itu. Sebab itulah mereka mengatakan bahawa Nabi Sulaiman itu mengamalkan sihir. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka kata bahawa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Dan padahal Sulaiman tidak kafir, iaitu Sulaiman tidak mengerjakan sihir. Dan kerana pada zaman Nabi SAW, bila disebutkan tentang Nabi Sulaiman itu adalah salah seorang daripada para rasul, para nabi, maka mereka menyebutkan tentang takkanlah ahli sihir ini juga termasuk dalam kalangan ini kan. Lalu ayat ini menafikan tentang Nabi Sulaiman itu salah seorang daripada tukang sihir. Saya itu Asif yang lepas. Baik. Di chat Puan Salbiah kata sihir tidak memberi keuntungan, malah memudaratkan diri. Itu di hujung itu kan. Dengan mereka iaitu ahli sihir, mereka tidak dapat memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah di sini ya. Sihir tak boleh bagi mudarat pun. Terkadang kita ni melampau-lampau, kita tidak bercakap tentang tidak perlu berhati-hati, tapi melampau-lampau dalam bab ini sampaikan kita takut jatuh mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kegusaran pada sihir. Tapi sebenarnya Allah sebut tentang ia tidak boleh mudarat kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya. Kalau ada yang belajar sihir ini, sebenarnya dia sedang belajar sesuatu yang manfaat atau mudarat? Mudarat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih Puan Salbiah. Dan ada lagi mesej yang lain? Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Puan Maria. Nak tanya, saya just nak tanya je lah Ustaz Boleh memang dengan soalan. Dalam ayat ni kan dia kata mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, iaitu Harut dan Marut. Nak tanya Ustaz, sihir maknanya daripada ayat ni, adakah malaikat Harut dan Marut tu yang mengajar sihir ni Ustaz? Malaikat mengajar sihir, maksudnya macam kita belajar malaikat ni, malaikat ni baik kan, malaikat mengajar sihir. Terima kasih, itu soalan sebelum sesi soalan. Pasal saya sedang bertanya soalan yang di awal ni. Masya Allah, bagus. Itu juga soalan yang kita nak berikan perhatian tentang siapakah Harut dan juga Marut ini. Tapi sebelum itu, tengok, hanya syaitan itulah yang kafir. Mereka lah yang mengerjakan sihir. Dan mereka mengajarkan sihir. Itu yang pertama yang kita nak faham, tentang bahawa sihir itu diajarkan oleh syaitan. Adapun yang kedua, yang ini yang menjadi persoalan, adakah Harut dan juga Marut ini adalah malaikat? Dalam tafsir membicarakan dengan panjang lebar dan dalam sekian banyak pendapat yang menyebutkan tentang Harut dan juga Marut. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada yang menyebutkan bahawa Harut dan juga Marut ini bukanlah malaikat seperti mana yang difahami, bahawa Harut dan Marut ini adalah manusia. Itu dalam konteks bahasa perbincangannya tentang macam mana kedudukan ayat dan sebagainya. Tapi poin dia adalah, yang pertama pendapat menyebut tentang Harut dan Marut ini bukan malaikat, tetapi adalah manusia. Dan pendapat yang kedua, dan ini pendapat yang lebih kuat dan dipegang oleh kebanyakan mufassir, iaitu Harut dan juga Marut ini adalah malaikat. Lalu timbul persoalan, malaikat ajar sihir? Dia macam
peliknya kan. Kalau manusia itu mungkin boleh terima lagi, tapi malaikat. Dan ini antara lain yang saya lebih cenderung untuk memberikan pendapat ini. Dalam sekian banyak pendapat, saya lebih cenderung kepada pendapat yang menyebutkan bahawa ya, Harut dan juga Marut ini memang malaikat, dan boleh sahaja Allah nak mendatangkan makhluknya dalam bentuk pengecualian. Kerana kalau kita bercakap tentang iblis sebelum daripada aba wastakbara, dan sikap sombongnya itu, dia adalah makhluk yang paling taat, kan, dan dia adalah yang paling berilmu dan paling berpengetahuan. Tetapi boleh sahaja dalam kelompok itu, maka Allah jadikan yang sebaliknya, kan? Itu daripada keadaan sekian menuju kepada keadaan sekian. Tapi dalam masa yang sama, boleh sahaja dalam sekian banyak itu, maka Allah mengkhususkan ini adalah malaikat yang mengajarkan kepada manusia tentang sihir. Kendati pun macam tu, kalau kita lihat di sini, sebelum diajar itu disebutkan tentang sesungguhnya kami hanya cubaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Itu ada ungkapannya di sini. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi perbincangan tentang Harut dan juga Marut ni sebenarnya sangat panjang. Lalu apa yang boleh saya sebutkan secara ringkasnya, itulah pendapat yang saya cenderung untuk menerimanya. Wallahu ta'ala alam. Baik. So itu menjawab kepada Harut dan juga Marut. Kan? Dengan soalan daripada Puan Maryam tadi, harapnya sudah menjawab soalan kita semua tentang Harut dan juga Marut. Baik. So kita dapat sedikit mesej daripada ayat ini, maka kita nak tanyakan soalan-soalan. Apakah soalan yang timbul apabila kita memahami ayat ini? Yang pertama, sihir itu tidaklah dipelajari melainkan dengan kesyirikan dan kekufuran. Terangkan kenyataan ini berdasarkan ayat di atas. Kita dah baca ayat ini. Sihir itu tidaklah dipelajari melainkan dengan syirik, kerana apa yang berlaku dalam sihir, orang yang belajar sihir itu biasanya mereka akan mula menduakan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kufur. Bahkan siapa yang mengikat, kan, kalau ada orang yang dia ikat, kemudian dia hembus. Ada tak? Pernah tengok? Macam pernah tengok lah dalam filem. Dan dia bukan dalam cerita je. Dan kalau kita buka dalam tafsir pun, itu jugalah yang disebutkan tentang perbuatan sihir itu. Kan? Diikat, kemudian dihembus. Hati-hati, itu juga sebahagian daripada sihir. Dan bahkan saya ingat dahulu sampai ada orang yang mengajarkan ilmu pengasih, dan namanya macam sedap je kan, ilmu pengasih. Tapi ajarannya adalah meniup-niup. Jadi perbuatan meniup-niup ini, apatah lagi kalau meniup-niup digambar, meniup sampaikan letakkan di bawah bantal, ditepuk-tepuk dan sebagainya. Saya sebutkan ini kerana pernah mendengar dahulu orang memberikan ceramah lalu mengijazahkan pelajaran itu. Jadi macam ini adakah pelajaran yang macam mana ni kan? Tapi poin dia adalah kena hati-hatilah terhadap sihir, kerana apa? Kita hanya bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seelok-eloknya tinggalkanlah perbuatan-perbuatan yang tidak mendatangkan faedah ini. Lalu kenapakah disebutkan sihir ini? Kalau dipelajari pun hanya terkait dengan syirik dan juga kufur. Maka Al-Alusi menyebutkan sihir itu ada dua cara. Ini menurut Al-Alusi. Yang pertama, melalui lisan. Seperti mana jampi serapah,
Dan jampi serapah ni pula dia mengandungi lafaz-lafaz syirik. Dan bahkan terkadang ada yang membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Habis amin. Dekat depan tu dengar macam baca Quran. Tapi selepas tu kumat-kumat kamit tu tak tahu dia baca apa. Terkait dengan pemujaan syaitan. Bahkan menggunakan bantuan daripada syaitan. Dan memang syaitan itulah yang disukainya. Ataupun yang kedua, sihir itu adalah melalui perbuatan seperti menyembah bintang. Kan? Ataupun terlibat dengan perbuatan jenayah dan juga lain-lain amalan fasik. Maka sebab itulah siapa sahaja yang mempelajari sihir itu tidaklah dipelajarinya melainkan menambahkan kesyirikannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kekufurannya. Walaupun nanti ada juga para ulama yang membahaskan tentang dibolehkan mempelajari ilmu sihir itu, tetapi itu banyak ditentang juga oleh ulama-ulama yang lain dengan pendapat tersebut. Dan Allahumma salli ala Muhammad. Lalu kita bagi orang awam seelok-eloknya ditinggalkan sahaja. Baik. Ya Karim. So itu yang pertama persoalan. Baik. Yang kedua. Apa persoalan lain? Apakah hubungan para malaikat dan juga syaitan dengan manusia? Kerana dalam ayat ini bercakap tentang adanya syaitan yang mengajarkan sihir. Dan kemudian adanya disebut tentang malaikat, dan itu tadi Habil juga Habil pula Harut dan juga Marut. Harut dan juga Marut itu dia dengan pelbagai perbincangan, tetapi poin dia adalah tetap syaitan itu adalah yang selalu dikaitkan dengan kebaikan. Maka apa hubungan syaitan dan juga malaikat dengan manusia? Maka di sini disebutkan. Baik, sebelum kita pergi ke persoalan nombor 2 itu, saya tertinggal yang di sini. Betapa kalau kita memahami tentang perbuatan syirik ini, maka doa sungguh-sungguh agar kita dijauhkan daripada amalan ini. Kena doa sungguh-sungguh. Kan? Allahumma salli ala Muhammad. Bahkan terkadang kita boleh sahaja terjerumus untuk meminta bantuan dengan amalan-amalan sihir. Boleh terjerumus. Saya ingat walaupun itu juga dibincangkan dalam tafsir tentang dibolehkan atau tidak, tetapi seeloknya ditinggalkan. Bahkan Nabi SAW juga pernah dalam tafsir menyebutkan pernah ditanya tentang mengapa tidak mengambil nusrah. Maka Nabi menyebutkan tentang khawatir tentang mudarat yang lebih besar, dan kita juga diajar dengan ta'awuz, dan kita juga diajar dengan 2 surah yang cukup untuk menjadi pembenting yang kuat terhadap sihir itu, iaitu surah apa? Apa surah yang 2 tu? Surah Falaq An-Nas. Surah An-Nas dan juga surah Al-Falaq. So memang kena hati-hati sungguh-sungguh daripada amalan ini. Kadang-kadang kita tidak beramal, tapi kita terjerumus untuk pergi ke arah itu. Saya masih ingat tahun 2016, ketika itu anak yang pertama saya, Umar, kami daripada Shah Alam masa itu berpindah ke Sungai Petani. Itu kali pertama ke Sungai Petani lah untuk berpindah. Dan pada masa itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila orang rumah bersalin duduk dekat Sik, tinggallah rumah tu sebulan, 40 hari lah tinggal. Lepas tu selepas 40 hari balik semula ke rumah dan qadarullah rumah tu jadi rumah baru. Dia jadi rumah baru. Faham tak rumah baru? Daripada penuh barang jadi tak ada barang. Kosong. Pasal apa? Orang dah ambil semua dah. Buka-buka tu pasal rumah flat kan. Buka je. Dia tengok peti ais tak ada, dapur tak ada, mesin basuh tak ada. Pergi depan sikit, kipas tak ada. Masuk bilik apa pun tak ada. Memang rumah baru kan. Dan Allahumma salli ala Muhammad.
bayangkan dalam keadaan yang ya ekonomi pun tidaklah berapa menyenangkan, tetapi pada saat itulah diberikan tawaran untuk berjumpalah dengan orang ini. Berjumpalah dengan sekian ini. Oh, dia kan, sampai ke tahap itu. Dan kita tahu bahawa latar-latar yang mahu kita jumpa itu adalah wallahu alam, adakah dia boleh membantu ataupun tidak, tapi latarnya itu bukanlah latar yang kita harapkan. Kan, dia ada ilmu-ilmu yang di sebalik. Jadi tidak mudah, kerana dalam keadaan tertekan, dalam keadaan kita ditekan, terkadang kita boleh sampai ke arah itu. Maka doa sungguh-sungguh, kan? Doa sungguh-sungguh. Ustaz Allahumma nak salli ala tanya, Muhammad. Ya, ya. kat Malaysia ni kan kita ada banyak yang macam rawatan alternatif, terutama macam contohnya kalau orang patah tulang dia ada macam rawatan untuk sambung balik tulang tu tanpa simen, kalau pergi hospital you have to like simen semua tu kan. Tapi yang ni tak, you pergi orang tu macam urut-urut and then tulang tu dah okey. Saya pernah tengok lah dulu anak kawan saya patah tulang and then macam tu lah dia pergi ke situ. Itu sihir ke Ustaz? Sebab macam magic sangat. Macam magic sangat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam bab ini tidaklah semua perkara itu sewenang-wenangnya kita terus relatekan dengan sihir. Kan? Kerana memang kalau dalam empat mazhab itu sendiri, kalau tak silap saya dalam mazhab Imam Syafi'i sendiri, nak menentukan sihir itu adakah itu satu benda yang sihir dan juga syirik, dan kena tengok dulu kan, dan kena justify betul-betul. Dia tidaklah sewenang-wenangnya itu sebut oh ni sihir ni. Satu yang pertama. Yang keduanya adalah saya mohon maaf sekiranya ada doktor ke apa kat sini, tetapi ini bercakap tentang rawatan alternatif juga kan. Allahumma salli ala Muhammad, kerana arwah Tok Wan saya juga adalah salah seorang daripada dia bukan perawat, tetapi kalau ada orang yang patah tangan ke patah apa ke, memang depan mata saya lah, dia bukan apa, dan bahkan saya sendiri dia adalah orang yang diajar untuk boleh mencari sendi-sendi dan urat-urat tu dia tahu nak buat macam mana dan dia tahu nak masukkan balik. Itu sahaja kemahiran yang dia ada. Kan? Dan saya mesti ingat masa tu ada satu orang datang, tangan dia dah terkulai, dah tercabut lah tu, dan Tok Wan saya dia macam tu dah ni balik dia masukkan balik dia nampak macam ni, tapi ia bukan satu benda yang sihir pun. Itu dalam ilmunya lah kan. Wallahu ta'ala alam. Kalau ada yang menggunakan sihir itu wallahu alam, tapi kalau ada yang memang betul tu memang ada, kerana orangnya itu Tok Wan saya sendiri pun saya tengok kan, dia buat benda tu kan. Baik, jadi harapnya Aunty membantulah sedikit kan jawapan tu. Ia membantu, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad. Apa ni Puan Meriam, ada orang pecah rumah ke? Hai tak, ini cerita 2016. Sekarang 2022. Okey, baik. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, seterusnya. Tadi kita pergi yang kedua ini. Apa hubungannya malaikat dan juga syaitan dengan kita? Baik, malaikat membantu manusia untuk berperilaku baik. Itu hubungannya. Kan? Tetap teguh dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu hal-hal kebaikan itu selalu dikaitkan dengan malaikat. Dia ni baik betul macam malaikat. Macam malaikat. Kerana memang itulah fungsi dan juga tugas malaikat. Adapun syaitan itu kerjanya adalah membantu manusia juga, tetapi untuk berperilaku buruk dan melakukan hal-hal yang keji dan juga terkutuk. Baik ia dalam bentuk lisan, perbuatan, bahkan dia mengganggu keyakinan yang terkandung di dalam hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka itulah kaitan antara syaitan dan juga manusia, dan juga kaitan malaikat dengan manusia. Maka dengan keadaan ini apa yang boleh kita lakukan? Cuba kita, bukan cubalah, selepas ini
senaraikan 3 perilaku buruk sekiranya masih ada pada diri kita, baik ia dalam bentuk lisan ataupun dia dalam bentuk perbuatan ataupun dia berbentuk sesuatu yang terkandung di dalam hati. Apa 3 perilaku buruk sekiranya adalah. Kemudian sekiranya ada perilaku buruk itu, mintalah sungguh-sungguh dari Allah, ya Allah, dan bantu kami ya Allah, jauhkan kami daripada perilaku buruk ini, kerana kita tahu bahawa perilaku buruk itu ia datang bantuannya daripada siapa? Syaitan. Yang syaitan ini kita isytihar sebagai musuh kita. Dan syaitan ini kita isytihar dia makhluk yang diperangi sungguh-sungguh, kan? Tetapi kita membiarkan perilaku buruk yang dibantu oleh syaitan itu berterusan dalam diri kita, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak kena jaga betul-betul perkara ni, kena jauhkan sungguh-sungguh, dan kita minta dengan Allah supaya Allah pelihara. Kalau kita mudah untuk berburuk sangka kepada orang lain, watch out, kerana berburuk sangka kepada orang lain itu dibantu oleh siapa pula? Kan, adakah saya suka untuk dibantu oleh syaitan ataupun saya suka untuk dibantu oleh malaikat? Ini secara sunnatullahnya. Baik. So itu yang kedua. Dan kita pergi pada soalan yang ketiga. Satu ayat ini ada beberapa persoalan yang kita senaraikan. Apakah pandangan yang betul yang harus dipegang oleh seorang Muslim berkaitan sebab-sebab terjadinya sesuatu perkara? Setiap perkara itu dia ada sebab tu. Dan bila ada sebab, dia ada akibatnya. Maka bila berlaku sesuatu perkara itu, apa sebab? Sebab yang kita nak mencari penyebabnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Puan Rahmah. Berdasarkan ayat yang kita baca tadi, maka ini penyebabnya. Maka ini pandangan yang betul. Bahawa ayat yang kita baca tadi, dan juga kalau ada ayat-ayat yang lain yang seumpama dengannya, memberitahu kepada kita walau bagaimana kuat pun sebab-sebab untuk terjadinya sesuatu perkara. Ada sebab yang sangat kuat. Tetapi ketahuilah bahawa ia sentiasa terikat dengan qada dan juga qadar Allah. Kena sentiasa ada keyakinan itu. And dia inilah yang menyihir suami saya sampai suami saya benci dengan saya. Macam mana awak tahu? Saya tahu, saya pernah nampak dia. Dia buat benda tu, dia tiup dekat depan suami saya. Saya nampak ustaz. Dia punya nak bagi tahulah dia nampak benda tu kan. Kendati pun kita tahu bahawa dialah yang melakukan. Tetapi selalu kita ingat bahawa yang mengizinkan sesuatu itu berlaku Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan selalu mengingat pada tentang qada dan juga qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala bukanlah hanya semata-mata sebab itu sahaja yang memberi kesan terhadap terjadinya sesuatu perkara itu. Kan? Dan itu menyebabkan kita tidaklah menjadi orang yang melampau-lampau dalam menghadapi seseorang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan tuan saya malam ni saya pakai kopiah namanya Asri. Saya panggil dia Abang Asri. Saya ingat masa tu saya kecil lagi, sekolah rendah lagi. Dia anak angkat ayah dan mak saya lah. Kan? Pada masa itu dia meninggal dunia disebabkan perbuatan sihir ni juga kan. Perbuatan sihir. Dan Allahumma salli ala Muhammad, qadarallah, memang ketika mana diubati itu keluar semua benda-benda yang tidak seharusnya berada dalam badan. Kan? Paku, kaca semua. Kan? Kalau orang sebut itu dengan istilah santau kan. Tapi sekali lagi, sekalipun kita mengetahui tentang ini sebab yang kuat, jangan sampai kita keluar daripada radar ini, iaitu sentiasa ia sebenarnya masih lagi dalam ketetapan
qada dan juga qadar Allah Subhanahu wa taala. Dan sekiranya Allah izinkan, ia boleh berlaku, tetapi kalau tidak dengan izin Allah, maka ia tidak berlaku. Maka yang kita berharap dan kita bergantung sungguh-sungguh itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kena ingat perkara itu kan. Dan itu pandangan yang perlu diluruskan selalu. Dan mudah-mudahan saya dengan apa sampai sekarang masih pakai lagi tarbus ni. Inilah satu tarbus yang saya ada, dan inilah tarbus yang ditinggalkan dulu kan oleh dia. Ya Karim. Baik. Maka dengan pelajaran ini maka berusahalah, carilah guru-guru yang dapat menguatkan akidah kita. Supaya apa, pergantungan kita hanya kepada Allah semata-mata. Kendati pun kita mengetahui tentang sebab dan akibat, tetapi kita pergi pada root yang paling utama, kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu memerlukan kepada kefahaman dan kekuatan akidah. Carilah guru, carilah pembimbing, carilah orang yang boleh mengajar terkait dengan akidah itu. Bahkan saya sendiri pun sampai sekarang masih lagi pergi belajar dan terus belajar, kerana ingatkan dulu masa sekolah menengah belajar apa bab akidah dah habis, rupanya masuk universiti pun ada sambungan lagi, ingatkan macam dah habis, rupanya keluar daripada universiti dan pergi ke dalam masyarakat, kemudian mencari di tempat-tempat lain, tak pernah habis. Dan itu satu perkara yang kita kalau boleh dapat lakukan, lakukanlah, cari guru-guru yang boleh menguatkan akidah kita. Bahkan Al-Quran yang kita baca dan juga pelajari ini seharusnya itu menguatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita memahami siapa dan juga kita mengenal Tuhan kita, insya-Allah. Baik. Tak habis lagi tak habis lagi ayat 102 ni. Ayat 102 ni kan petik malam ni kan, tapi tak apalah, kita dah sampai 105, kita nanti sambung insya-Allah. Ya Karim, daripada musafir dunia, maksudnya kita kena redha kan Ustaz, sebab perkara yang kita tak suka pun ada hikmahnya. Redha itu satu part, dan memang memahami qada dan juga qadar itu mengajar kita untuk lebih mudah redha. Tapi sekali lagi lah, kita bukanlah jadi orang yang terima sahaja, sampai kita mengetahui sebab dan akibat, dia kena diseimbangkan. Pengetahuan tentang sebab dan akibat itu, tetapi tidak terlepas daripada keyakinan pada qada dan juga qadar Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan kita bertindak dalam keadaan yang seimbang. Baik, kita lanjutkan soalan yang seterusnya. Apakah maksud manfaat yang dinafikan dalam ayat? Kalau kita baca ayat ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mempelajarinya, iaitu mempelajari ilmu sihir itu, sesuatu yang memberi mudarat kepadanya, sihir itu, dan juga tidak memberi manfaat. Maka persoalan yang timbul di situ adalah, apakah manfaat yang dinafikan? Apa manfaat yang dinafikan itu? Maka At-Tabari menyebutkan bahawa mereka yang mempelajari ilmu sihir membawa keburukan kepada agama dan tidak memberi manfaat kepada mereka pada hari akhirat. Allahumma salli ala Muhammad. Dan oleh kerana kita tahu sihir adalah satu perkara yang tidak boleh memberi manfaat, apatah lagi pada hari akhirat itu, kita tak nak jadi orang yang tak ada manfaat. Maka kita perhatikan apakah satu ilmu yang ada pada diri kita, yang dengan ilmu itu mendatangkan manfaat. Kalau kita tidak mahu mengikut kepada yang tidak bermanfaat, maka lawannya adalah apa yang bermanfaat untuk ramai manusia melalui diri saya. Kalau saya ada ini, ramai manusia yang sepatutnya dapat manfaat daripada saya. Dan ia
boleh mendatangkan ganjaran yang besar di akhirat kelak. Kan? Lalu kalau kita tahu apakah ilmu itu, maka sampaikanlah ia ataupun gunakanlah ia sebaik mungkin. Dan mungkin Puan Safinas ada satu ilmu, satu pengetahuan, satu kemahiran yang manfaat itu besar, maka gunakan itu. Kan? Siapa saja yang ada di Zoom ataupun di YouTube sekarang ini, gunakan kemahiran itu sebaik mungkin. Allahumma salli ala Muhammad, dan jauhkan daripada sihir, kerana sihir itu tidak memberikan manfaat sedikit pun. Dan baik di dunia, apatah lagi manfaat itu tidak ada di akhirat. Baik, selanjutnya, mengapakah sihir tidak memberi manfaat dan tidak mendekatkan pengamalnya kepada Allah? Why? And sihir tidaklah akan memberi manfaat di hari akhirat dan tidaklah mendekatkan pengamalnya kepada Allah. Kerana apa? Mereka yang mendapat ataupun mengamalkannya itu, mereka tidak dapat bahagian yang baik di akhirat. Bahkan sihir itu dibina dengan apa? Syirik. Kerana tidak ada keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita meminta bantuan selain daripada Allah. Dan apatah lagi bantuan itu daripada jin, syaitan, iblis. Bahkan di sana penuh dengan penipuan, bahkan kezaliman. Dan itu dilakukan, tujuannya adalah untuk membuat kezaliman dan juga kerosakan. Adakah orang menggunakan sihir untuk tujuan kebaikan? Ada tak? Jarang sekali. Bahkan saya belum pernah berjumpa lah. Walaupun ada yang menyebutkan tentang sihir itu untuk mengubati orang yang sakit, tapi itu sekali lagi dalam perbincangan panjang terkait dengan ilmu sihir itu. Tapi secara umumnya ia dibina dengan perkara-perkara ini. Maka itu tidak mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kegairahan kita untuk mengatasi orang lain, terutama kalau sebut dalam konteks Yahudi itu, kerana tidak berpuas hati dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu mendatangkan sikap dengki. Maka hati-hati dengan kegairahan itu, kerana ia boleh menyebabkan kita terjerumus ke dalam ilmu yang tidak bermanfaat. Sebab itu kita minta sungguh-sungguh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, kita memang tak ada kemampuan. Sebab itu minta dengan Allah lindungi kita daripada penyakit dengki khususnya. Dan kerana dengki ini antara kunci besar untuk orang menggunakan yang namanya sihir ini. Bahkan dijauhkan kita daripada kemahuan untuk mendapatkan kesegeraan atas nikmat-nikmat yang ada di atas muka bumi ini. Semua nak cepat. Allahumma salli ala Muhammad. Dan itu mengakhiri perbincangan daripada ayat 102. Kita okey untuk sambung sampai ayat 105? Saya tanya dululah. Kalau tak okey kita berhenti. Kalau okey kita sambung sampai 105. Okey, Ustaz. Bagaimana yang lain? Okey ke? InsyaAllah. InsyaAllah okey, Ustaz. InsyaAllah okey. Alhamdulillah okey. Baik, alhamdulillah. Sekiranya begitu kita sambung insya-Allah untuk ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min 'indillahi khair law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kalau mereka beriman dan mereka akan mendapat pahala, dan sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik kalau mereka mengetahui. Baik, ayat ini sekali lagi meneruskan perbincangan tentang Yahudi itu. Dan ini masih lagi rangkaian-rangkaian terkait dengan Yahudi itu, bahawa alangkah bagusnya kalau mereka itu beriman dan juga bertakwa. Kerana dengan itulah cara untuk mereka mendapatkan khair dan mendapatkan pahala di sisi Allah. Dan law kanu ya'lamun, dan kalau mereka mengetahui. Tetapi sekali lagi dengan kedengkian dan juga kesombongan itu menyebabkan manusia tertutup daripada beroleh kebaikan. Maka ini mesej secara generalnya, dan mari kita lihat persoalan di situ. Kenapakah perkataan pahala?
kita tengok dalam ayat ini perkataan pahala ini disebut secara umum khair dan tidak disebutkan dengan lafaz yang khusus. Lamathubatun min indillahi khair. Kerana boleh saja kalau lamathubatun apa tu khairunillah, boleh saja tentang terus pahala daripada pahala Allah. Tapi kenapa disebutkan khair itu tidak apa mudhafun ilaih itu kepada Allah Subhanahu wa taala? Baik. Maka jawapan yang disebutkan oleh Al-Alusi, kita lihat bagaimana ulama melihat sesuatu ayat itu sampai sehalus itu. Kita mungkin melihat tentang la masubatun min indillahi khair, okey saja. Tapi kenapa khair itu disebut secara umum, tidak dibawakan secara khusus? Baik, kerana kita sudah pun pernah membicarakan sebelum ini, kalau sesuatu istilah itu ataupun satu kalimah itu ataupun isim itu terkait dengan lafzul jalalah, maka ia membawa kepada kemuliaan yang besar. Kalau ada bait, rumah, tapi kalau dia jadi baitullah, itu satu perkara yang kita nak kena berikan perhatian. Itu contoh kan. Begitu juga zikir. Tapi kalau terkait dengan zikrullah, maka itu istilah umum dan juga ada khusus terus. Dan maka dalam ayat ini pahala dari sisi Allah bukannya pahala Allah. Walaupun sebenarnya sebutan pahala Allah itu lebih pendek, ini sebenarnya untuk menzahirkan jumlah yang sedikit. Nak menzahirkan. Sebenarnya kalau mereka beriman dan bertakwa, sudah pastilah mereka boleh beroleh pahala di sisi Allah. Kendati pun dalam jumlah yang sedikit. Dan kamu tak payah fikir benda yang besar-besar lagi lah. And kamu cakap tentang nak itu dan ini dan itu dan ini, memadai kalau kamu rasa dapat sedikit pun okey dah. Kan? Tapi Allah kata lau kanu ya'lamun, sekiranya mereka mengetahui lah. Maka ini untuk memberitahu bahawa pahala yang sedikit dari Allah di hari akhirat yang kekal itu lebih baik daripada ganjaran yang banyak di dunia sementara ni. Pahala di sisi Allah walaupun sedikit, tetapi nak dibandingkan dengan ganjaran-ganjaran yang boleh diperolehi di atas muka bumi ini, pahala yang sedikit itu lebih besar di sisi Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini satu perkara yang harus kita fikirkan juga bersama-sama kan. Dan kerana ada yang mahu mengambil bahagian dunia ataupun habuan dunia yang besar, lalu dia meninggalkan kebaikan, yang dengan kebaikan itu dia beroleh pahala, kendati pun pahala itu adalah dalam konteks sedikit sahaja kan. Tapi ketahuilah walaupun dengan yang sedikit itu, tetapi kerana ia pahala untuk akhirat, maka ia lebih besar daripada ganjaran dunia yang besar itu. Ya Karim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan kalaulah yang sedikit itu pun sudah cukup baik, maka tentulah pahala daripada Allah yang banyak dan berterusan itu pastinya jauh lebih baik. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab itu nak membina iman dan juga takwa, ini bukan satu perkara yang mudah. Antara ilmu yang perlu dipelajari oleh umat ini dan telah banyak dilupakan adalah tentang mencari harta yang halal, kan? Dan mengetahui apakah kerja-kerja yang halal dan juga haram. Nampak ia satu perkara yang mudah, tetapi ia satu ilmu yang sebenarnya perlu dipelajari. Dan ilmu mengetahui daripada manakah ataupun bagaimanakah kita memperolehi harta itu satu perkara yang kita nak kena belajar sungguh-sungguh. Walaupun
selama ni kita belajar hal-hal yang lain, kemudian kita bekerja dan hujung-hujungnya ramai yang berkata, Ustaz, rupanya ni salah. Rupanya baru saya tahu ni tak kena, rupanya baru saya tahu. Baru ku tahu itu di hujung. Itu satu perkara yang kena diberikan perhatian awal lah, insya-Allah. Sebab itu kerja membina iman dan juga takwa itu bukan satu perkara yang mudah, dan ketahuilah dia bukan kerja yang glamour. Bukan kerja yang glamour. Tetapi ganjarannya di sisi Allah itulah yang lebih utama. Yang kita nakkan itu adalah pahala, walaupun kita cakap tentang ganjaran yang pahala yang sedikit itu, tapi kerana dia adalah untuk akhirat kita, maka itu adalah yang lebih baik untuk kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. So, tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini terkait dengan ayat 100, ayat 103. Dan kemudian kita lihat ayat 104. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina azabun alim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan kepada Muhammad ra'ina, tetapi katakanlah unzurna, dan dengarlah. Dan bagi orang-orang kafir siksaan yang pedih. Lalu timbul persoalan awal, apakah itu ra'ina? Ra'ina atau apa? Baik, saya tengokkan sekejap. Bismillah. Sekejap ya, teman-teman. Baik, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini antara ibu yang saya himpunkan tentang ayat-ayat iman, dan salah satu perbincangannya adalah terkait dengan ra'ina di sini. Allahumma shalli ala Muhammad, yaitu orang beriman dilarang mempermainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini dibahaskan dengan panjang ra'ina, iaitu tunggu dulu sehingga kami mampu menangkap maksud perbicaraan, kerana dasar perkataan ra'a ini menjaga binatang. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Adapun unzurna adalah tunggu dulu supaya kami dapat memahami apa yang kamu katakan dan menghafalnya. Baik, di sini ada sebab penurunan. Agak panjang kalau kita nak membacanya, tapi poin dia adalah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina. Ini kerana ungkapan yang diucapkan oleh Yahudi pada ketika itu, ketika mana mereka berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'ina. Akan seakan-akan bahawa ya kami dengar, tapi sebenarnya dia ada double meaning, dan dia ada maksud yang lain. Kerana antara istilah yang lain digunakan oleh mereka itu adalah bodoh. Kan? Itu antara makna. Saya tak ingat tapi panjang. Baik, tak apa. Tapi poin dia itulah, ra'ina. Ra'ina ni dia ada double meaning. Dia bukan sekadar kata kami nak ikut, tapi sebenarnya di situ ada makna ra'ina. Bahasa lamanya adalah kau ni bodoh. La taqulu ra'ina. Tetapi katakanlah. Sebab itu di sini kalau tak boleh kata ini, tak boleh, maka ada pelajaran juga pada ayat ini, wa qulu unzurna. Maka kalau tak boleh begini, maka cepat-cepat kena pilih apakah yang boleh.
Kerana kita biasa bercakap tentang jangan ataupun tak boleh buat ini. Tetapi kita tidak berikan alternatif. Lawan kepada tak boleh itu apa. Kan? So itu juga satu perkara yang menarik untuk kita berikan perhatian ketika mana mentadaburi ayat 104 surah Al-Baqarah ini. Tak boleh. Semua tak boleh. Habis itu apa yang boleh? Kan orang marah. Betul tak? Ada orang marah tak? Tak boleh, tak boleh. Buat ni tak boleh. Buat ni tak boleh. Tak ikut lah. Saya tak boleh. Kan dia kena ada option. Okey, dia tak boleh. Tapi sebenarnya ada banyak lagi perkara yang boleh. Oh, okey. Kan? Maka di sini la taqulu ra'ina. Kalau kami tak boleh cakap ra'ina, kami nak cakap apa? Wa qul unzurna wasma'. Tapi kamu katakanlah unzurna dan wasma'u, kami dengar. Walil kafirina azabun muhin. Walil kafirina azabun ali. Dan bagi orang-orang kafir itu siksaan yang pedih. Maka ini menyambung sekali lagi macam mana diajarkan kepada orang yang beriman jangan kamu ikut perangai orang Yahudi. Kan? Dalam konteks Yahudi lagi, iaitu mereka menggunakan perkataan yang nampak macam okey tapi sebenarnya tak okey. Kan? Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Maka di sini kita boleh tanyakan soalan betapa adanya adab dalam memanggil orang lain. Macam mana ayat ini boleh mengajarkan kita satu adab. 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 Dalam buku yang dikarang oleh Syekh Hamzah Yusuf itu, dia bercakap tentang adab itu, lalu kalau kita terbalikkan dia jadi bada'a, iaitu permulaan. Mula. Permulaan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana ayat ini mengajarkan kepada kita adab? Maka Sa'di menyebutkan semasa Nabi SAW mengajarkan kepada orang Muslim perkara berkaitan agama, mereka mengatakan kepada Rasulullah SAW, ra'ina, yang bermaksud titik beratkanlah keadaan kami, dengan memaksudkan dengan yang makna yang benar. Namun begitu orang-orang Yahudi, Nabi ajarkan supaya kalau disebutkan satu perkataan itu, sebutkanlah dengan memberikan maksud yang benar. Tapi orang Yahudi, mereka itu memaksudkan dengan perkataan yang nampak baik tapi sebenarnya makna yang tidak baik. Dan mereka mula memanggil Rasulullah SAW dengan perkataan ini sambil menginginkan maksud yang buruk. Kan? Nampak macam baik perkataan itu tapi sebenarnya mereka ada makna di sebaliknya. Sebab itu Allah melarang orang mukmin menggunakan perkataan ini. Dilarang menggunakan perkataan ra'ina itu sebagai langkah berjaga-jaga. Maka ini juga pelajaran untuk kita. Apa dia? Satu perkara itu walaupun ia harus, tetapi kalau ia merupakan jalan untuk menuju kepada perkara yang haram, maka ia boleh dilarang. Ia harus, tetapi dia boleh menjadi punca kepada berlakunya hal yang haram, maka kita boleh melarangnya. Kita tidak ada masalah untuk anak-anak kita bermain gadget. Betul anak kita bermain gadget. Sekarang ini pun zaman anak-anak dengan gadget mereka. Saya tidaklah menentang gadget, bahkan saya antara orang yang sangat mengikut kepada teknologi ini sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya pun kalau nak pakai laptop, saya memang kena cari yang sangat high end, pasal kegunaannya sangat sangat optimum, dan handphone pun begitu juga. Kalau dulu saya guna handphone biasa, guna tak sampai setahun dah hang. Dia hang. Pasal apa? Pasal dia terlalu banyak sangat digunakan. Tetapi dalam masa yang sama, kalau cakap tentang anak-anak kita, walaupun ia tidaklah satu benda yang haram untuk digunakan, tapi hati-hati kalau kita tidak menjaganya dengan baik
dan ia boleh menjerumuskan anak-anak kepada hal yang haram, maka kalau ia perlu dilarang, maka itu bukanlah satu perkara yang menyebabkan kerana benda yang boleh pun kau larang, kan? Itu dalam konteks kita hari ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan antara lainnya, ini antara adab yang kita nak kena jaga betul-betul. Jangan dalam setiap percakapan kita tu ada double meaning. Yang kadang ada orang dia cakap tu ada double meaning. Aku cakap ni kalau dia faham lah, dia tak faham sudah. Biasa tak perkataan tu kan. Kita cakap dia faham, dia tak faham sudah, tak dia. Macam perli ke Ustaz? Perli tu dia lebih kurang. Itu kalau perli itu pun sesuatu yang terkait dengan double meaning juga. Kan? Anything ini kalau pelajaran adab itu, anything yang membawa kepada double meaning, tinggalkan. Allahumma salli ala Muhammad. Dan dalam masa yang sama, marilah kita mempelajari tentang bagaimana komunikasi yang diajarkan oleh Nabi SAW, dan salah satu daripada komunikasi besar yang diajar oleh Nabi SAW dalam ayat ini, kan, iaitu tinggalkan perkataan-perkataan yang mempunyai maksud buruk kepada orang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Biasa ada gak orang cakap macam tu, kan? Sebab tu kena hati-hati dalam percakapan. Dan kalau dapat dipelajari tentang komunikasi Nabi SAW itu sangat-sangat baik. Ya Karim, dan yang terakhir kita lihat pada ayat 105, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab walal musyrikin ay yunazzala 'alaikum min khairin min rabbikum wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil 'azim. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya kepada sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhan. Sekali lagi, ayat ini menyambung lagi tentang orang Yahudi yang tidak menginginkan kebaikan yang ada pada Nabi SAW. Ayyunazzala 'alaikum min khairin min rabbikum. Tapi Allah kata apa? Wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Ketahuilah bahawa Allah menentukan siapa yang dikehendakinya untuk diberikan rahmah. Di sini dalam konteks kenabian. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah mempunyai kurnia yang besar. Memang Allah yang mempunyai segala-galanya, dalam apa sahaja kan yang nak diberikan oleh Allah itu tidaklah menjadi satu masalah pun untuk Allah berikan. Bahkan kalau Allah mahu berikan Rasul itu lebih daripada 25 yang kita kenal, boleh tak itu diberikan oleh Allah? Boleh je. Kan? Kalau Allah nak berikan lebih daripada 123 orang Nabi, boleh tak? Boleh sahaja. Tetapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, 25 itu kerana 25 yang disebutkan dalam Al-Quran, Rasul itu. Tetapi Allah menentukan siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah boleh beri kepada semua, tetapi itulah kebijaksanaan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah Al-Alim. Dan kerana Allah mempunyai kurnia yang sangat besar, maka tak perlulah nak dengki sepatutnya. Orang Yahudi ataupun orang kafir musyrik, mereka sebenarnya tak perlu ada dengki pun pada Nabi SAW. Sekali lagi, kedengkian itulah yang menyebabkan mereka tidak beroleh kebaikan. Maka di hujung ini ada satu persoalan lagi kita bincangkan. Apakah perbezaan? Apa bezanya pemberian kerana Allah boleh beri, dan apa beza pemberian atas dasar rasa senang ataupun cinta? Ada beza tak? Ada. Kerana pemberian atas dasar rasa senang itu boleh jadi. Ada orang yang dia menggerutu atau menggerutu apa tahu kan menggerutu? Dia geram kat seorang, geram. Dia tak suka dengan orang tu, tapi dia bagi juga. Pasal apa? Banyak songeh sangat dia ni, bagilah kan. Tapi pemberian itu bagi yang menerimanya itu merasakan bahawa itu satu kebaikan.
Tetapi ketahuilah sebenarnya pemberian atas dasar rasa senang itu adalah pemberian yang bukan didorong oleh rasa senang daripada si pemberi. Bahkan boleh saja pemberinya itu bermaksud untuk menjauhkan yang diberi itu daripada pandangan mata. Allahumma salli ala Muhammad. Istilahnya istidraj. Kerana kita khawatir, ya Karim, ada orang yang mahukan dunia secepat-cepatnya. Isti'jal, nak cepat. Ya Allah, kenapa kau tak bagi dunia, ya Allah? Sedangkan aku dah buat macam-macam ni. Allah boleh bagi, ya. Allah boleh bagi. Tapi khawatir pemberian itu bukanlah pemberian yang didorong oleh rasa senang. Bahkan pemberian itu dengan maksud untuk menjauhkan orang itu daripadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berbeza dengan pemberian atas dasar cinta. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka di hujung ini marilah kita perhatikan apa kelebihan yang Allah bagi pada kita. Saya mungkin ada sedikit kelebihan dalam ilmu. Ada orang mungkin ada kelebihan dalam harta, dan ada orang mungkin ada kelebihan dalam jaringan networknya. Ada orang yang mungkin ada kelebihan dalam ketaatannya. Maka setiap kelebihan-kelebihan yang Allah beri kepada kita ini, perhatikan apakah ia menjadikan kita semakin dekat ataupun sebaliknya. Kerana kita khawatir kalau diberikan itu kepada kita kemudian ditambah, itu bukanlah kerana cintanya kepada kita, tetapi kerana rasa tidak senang dan mahu menjauhkan kita daripada pandangan matanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Perhatikanlah setiap kelebihan kita ni. Allah beri kelebihan, ya Allah, kau bagi aku kelebihan ni, kenapa ya Allah? Kenapa ya Allah kau bagi aku kelebihan macam ni? Kalau itu mendekatkan diri aku kepada engkau, ya Allah, aku mohon agar dikekalkan, ya Allah, dan aku mohon agar dapat dimanfaatkan sebaik mungkin, ya Allah. Tetapi kalau kelebihan-kelebihan yang diberikan itu sebenarnya adalah untuk menjauhkan aku daripada-Mu, ya Allah. Kerana kadang-kadang kita memang minta kelebihan, ya Allah, terutamanya manusia ini terkait dengan harta dan terkait dengan kepandaian dan sebagainya. Ya Allah, kalau itu adalah kelebihan-kelebihan yang menjauhkan kami daripada-Mu, ya Allah, kami mohon, ya Allah, agar dibimbing kami supaya dikembalikan kami dengan kelebihan-kelebihan itu hanya untuk mendekatkan diri kepada-Mu, ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya fikir itu dahulu untuk sekian banyak persoalan. Saya ingatkan satu muka surat ni boleh tenang-tenang, rupanya satu muka surat tak tenang. Puan Safinas, nanti untuk pertemuan yang akan datang kita buat setengah muka surat boleh ya? supaya tenang. Boleh, Insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, itu saja saya kembalikan kepada siapa? Anti ke Puan Safinas? Ya Allah. Pada saya mungkin. Terima kasih banyak Ustaz, kumpulan yang menarik, banyak pelajaran yang dapat diperolehi lah. Terima kasih. Sebelum tu saya buka kepada semua, sekiranya ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Ustaz, dipersilakan, boleh buka mic ya. Ada sesiapa yang ingin bertanya? Assalamualaikum Ustaz. Dengar ke? Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengar. Tadi kan Ustaz sebut tentang apa? Kita tak boleh, maksudnya ialah adabnya tak boleh nak double meaning kan. Tapi macam mana kalau kita nak sampaikan dalam bentuk yang tak mengguris? Contohnya ada setengah orang macam dia cakap direct je. So orang tu macam mestilah kecil hati kan. Tapi kita nak macam tegur dalam keadaan dia bukan double meaning, dia macam kiasan. Boleh ke macam tu Ustaz? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada beberapa keadaan yang
pertamanya adalah ada yang disebutkan dengan qaulan sadida, qaulan sadida. Dan ini adalah ciri yang perlu ada pada orang mukmin untuk qaulan sadida. Qaulan sadida ini adalah berkata sesuatu dengan jelas. Dan makna biasa kalau apa seorang suami bila isteri masak dan isteri masak tak sedap kan, pasal nak jaga hati isteri, kadang-kadang kata je lah sedap kan? Padahal tak sedap, dan akhirnya 10 tahun berkahwin dia hanya makan makanan yang tak sedap daripada isteri dia. Kesannya apa? Kesannya dia pergi makan dekat luar pula lepas tu kan. Dan Allahumma salli ala Muhammad, kerana takut untuk qaulan sadida, kesannya dia tidak yuslih lakum a'malakum. Dan banyak kesan daripada tidak berani qaulan sadida, maka dia mendatangkan sesuatu yang bukan bertambah baik tetapi buruk kan. Isteri pun masak tak sedap-sedap pasal suami kata sedap je kan. Dan suami pula pergi makan dekat luar yang akhirnya hubungan itu tidaklah semakin baik. So itu yang pertama, perlu kepada qaulan sadida. Adapun yang kedua itu adalah bercakap untuk menjaga hati kan, pasal takut terguris hatinya. Wallahu ta'ala alam, saya tidaklah bersetuju dengan menjaga hati itu, tetapi saya lebih cenderung untuk menyampaikan sesuatu itu bertahap-tahap kan. Ketika mana seseorang itu dia ada masalah, poin dia adalah masalah itu yang perlu diselesaikan. Tetapi untuk terus kepada masalah itu, kerana boleh jadi masalah ada di depan. Kerana kalau rumah kita misalnya kat depan, nak pergi ke depan tu kita berjalan dulu. Okay. Jadi yang di perjalanan itu dia bukanlah untuk apa kiasan dan sebagainya. Memang tujuannya itu adalah untuk fix yang ini kan, yang sebenar-benarnya itu kan. Jadi saya lebih cenderung untuk melihat itu adalah sesuatu yang dilakukan secara bertahap-tahap kan. Kerana kita tahu orang ini dengan contohnya saya pernah ditegur oleh sahabat saya dulu pasal saya sampai sekarang pun belajar baca Quran tak pandai pun. Dan saya ingat masa kat Darul Quran tu ada satu sahabat saya baca ayat tu, sepatutnya hukum dia izhar kan, tapi saya tidak izharkan. Macam mana cara dia panggil saya? Dia panggil saya, dia ajak saya baca Quran sama-sama. Kan? Dia tahap. Dia bukannya berkias. Dia tak berkias pun. Tapi tahap dia. Tahap yang pertama apa dia? Fiz, jom duduk sini. Kita duduk lah. Kan? Dan satu tahap. Yang kedua, jom kita baca sama-sama. Okey, itu tahap yang kedua. Tahap yang ketiga, okey, aku baca dulu. Okay. Dia baca. Masa dia baca tu, okey, rasa macam kita sendiri dah tahu ini tak kena kan. Maksudnya bacaan kita tak kena kan. Lepas tu dia kata entah baca pula. Anda baca pula. Dia tak tegur pun. Tapi dia kata ada tak mana-mana yang apa tak berapa nak kena ni. Dia kata anda cakap ni lah dekat sini ni patut izhar ni. Tak izhar dekat sini. Dia okey. And sampai tak maksud tu sampai je. Kan, tetapi dia bukannya dengan bahasa kiasan dan sebagainya, memang dia nak menuju kepada itu, tapi bertahap-tahap. And saya lebih cenderung untuk memilih pendapat bertahap-tahap daripada pendapat sindiran ataupun pendapat kiasan. And kerana memang kalau kita orang Melayu ni banyak kepada nak kias-kias, tapi akhirnya tidak yuslih lakum a'malakum, pasal kita pun tak berani qaulan sadida. Dan wallahu taala alam. Taknya menjawab soalan Faris insya-Allah. Ya, Ustaz. Terima kasih kepada yang bertanya. Teringat pula saya kata Nabi SAW, berkatalah benar walaupun pahit. Maksudnya dan dalam ayat yang Ustaz ajarkan tadi juga menyebut tentang adab. Jadi di situlah kecantikan, keindahan Islamnya Ustaz. Ada adab, akhlak dan sebagainya dalam menegur. InsyaAllah kita akan bersambung lagi pada minggu hadapan. Mohon Ustaz bacakan doa penutup, boleh? Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan zakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal muallimina wal muallimat wal mujahidina wal mujahidat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم بارك لنا في رجب وبلغنا رمضان. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustaz. Saya rasa sehingga inilah dulu kita tutup majlis kita dan insya-Allah kita bertemu lagi pada minggu hadapan. Terima kasih Ustaz. Dan terima kasih semua. Saya tutup ya majlis ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.